أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya kita masih lagi dapat mengikuti kuliah ataupun disebutkan tazkirah atau kuliah tafsir yang kita adakan setiap hari Isnin yang dianjurkan oleh Masjid Sayyidina Abu Bakar UTM. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kerahmatan kepada kita dan melapangkan dada kita untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, terutamanya dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Al-Karim, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan kuliah tafsir kita pada ayat yang ke-21 daripada surah Al-Baqarah. Kita telah habis menceritakan tentang episod ataupun kriteria orang-orang munafik bagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 20. Kita dah sebut. So golongan yang pertama, golongan beriman, Allah Ta'ala sebut surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Kemudian golongan orang-orang kafirin, orang-orang kafir ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kemudian Allah Ta'ala sebut 13 ayat yang menceritakan tentang karakter orang-orang yang mempunyai sifat nifaq, sifat munafik, iaitu ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20. Jadi kita Allah Ta'ala tutup pada ayat yang ke-17, 18, 19 dan 20 dengan perumpamaan. Ceritakan, kita dah sebut pada minggu lepas, perumpamaan orang-orang munafik itu, ya. Orang-orang munafik yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, mereka ini mempunyai sifat yang menolak kebenaran, ya. Mereka meragui kebenaran itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan semua panca indera mereka ini tidak dapat melihat kebenaran dan hidayah. Wa mahum, mereka itu tidak akan beroleh petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kerana sifat-sifat mereka, iaitu mereka suka berpura-pura dan mereka juga suka menentang apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Dan insya-Allah pada ayat yang ke-21 kita akan sambung
Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Syahrul Syahrul dan Wasalan. Terima kasih Puan Rozaima yang sama dengan kita. Sila boleh share apa tu kita punya program atau majlis pada malam ini, iaitu majlis mempelajari tafsir Quran. Hanya beberapa ayat saja kita akan kongsikan dalam kadar 1 jam ini. Kita akan kongsikan beberapa ayat Quran daripada awal surah Al-Baqarah ayat 21 hingga ayat yang ke-22 insya-Allah pada malam ini. Jadi kita akan sambung pada ayat yang ke-21 daripada surah Al-Baqarah. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 21 hingga ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini Allah Ta'ala menyeru dengan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Maksud manusia ini termasuklah seluruh lapisan, orang beriman, orang kafir ke orang munafik yang disebutkan sebelum ini. Ayat 1 hingga 20 banyak yang menceritakan tentang 3 golongan: orang beriman, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi Allah seru semua manusia, tak kira lah beriman ke orang kafir. Dan ayat 21-22 ni Allah Ta'ala menceritakan tentang risalah tauhid tu sendiri, iaitu dengan mengajar manusia itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, balik kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ayat yang ke-23 dan 24 juga Allah Ta'ala sebut tentang risalah kenabian. Nanti kita akan baca ayat yang ke-23 dan ke-24. Allah Ta'ala sebut tentang risalah kenabian, kerana untuk kita kenal agama dan selamat dunia akhirat ni, kita kena ikut ajaran baginda Nabi SAW. Jadi cantik Allah Ta'ala susun. So mula dengan ayat 21, Allah mengajak semua sekali lapisan manusia, tak kira lah orang beriman ke orang kafir, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu, sembahlah Tuhan kamu. Allah Ta'ala memujuk, walaupun Allah Ta'ala sebut orang kafir ni macam ni ciri-ciri dia, orang-orang munafik macam ni ciri-ciri dia, dan Allah Ta'ala tak beri hidayah pada orang munafik. Namun Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita yang masih hidup ini, selagi mana kita masih hidup, kita berupaya untuk mencari hidayah Tuhan. Selagi mana kita masih ada nafas, kita boleh balik kepada Allah SWT. Pintu taubat tu masih ada. Jadi Allah seru, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, kembalilah kamu mengabdikan diri kepada Tuhan kamu. Jadi seruan untuk beribadah, seruan untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah seruan yang umum sekalian Nabi dan Rasul akan beritahu. Perkara pertama sekali dia akan beritahu adalah tentang risalah tauhid. Seperti mana Allah Taala sebut tentang keumuman lafaz para rasul ni, mereka menyeru kepada kaum mereka ini, seperti mana dirakamkan dalam surah Al-Mu'minun.
Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Lalu kami utuskan kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita baca Quran, kita baca tafsir ayat ni, Allah Taala suruh semua sembah Allah. Kalau kita orang Islam ni, kita fahamlah sebab kita baca Quran. Jadi kalau orang kafir, orang yang bukan Islam, tuan-tuan, macam mana dia nak dapat ayat-ayat macam ni? Kan? Sedangkan mereka tak baca Quran, kan? Jadi macam mana mereka nak tahu Allah Ta'ala bagi tahu suruh sembah dia ni? Maksudnya dengan melalui kita lah. Itulah tanggungjawab dakwah. Maknanya kita lah tolong sampaikan kepada mereka. Ini dalam Quran ada sebut, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu, Tuhan yang sebenar lah, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan saja kita baca terjemahan, kita tengok ini untuk kita. Dalam ayat Quran tu dia ada suruhan yang tersirat, iaitu seruan dakwah. So ayat ni kita faham, bukan saja untuk kita. Kalau untuk kita, Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi Allah Ta'ala sebut ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia. Maknanya bukan kita saja. Ameng, Ramasani, apa semua tu, dia mesti dengar perkataan seruan Allah ni. Siapa nak pergi dengar persoalannya? Sekarang Nabi dah tak ada, semua dah wafat. Maka kitalah menyambung perjuangan ataupun menyampaikan risalah para Nabi ini, iaitu Al-Quran. Kita tolong bagi tahu kepada kita punya jiran kita, sahabat-sahabat kita, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu yang sebenar, allazi khalaqakum, yang menjadikan kamu. Siapa yang menjadi? Carilah Tuhan yang menjadikan kita, siapa dia. Maka kita, tanggungjawab kita untuk memperkenalkan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, yang belum Islam lagi, memperkenalkan dia tentang Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Azza wa Jalla. Itu tanggungjawab semua pada kita. Sebab Nabi-Nabi dah menyampaikan risalahnya. Nabi, para sahabat telah menyampaikan seruan Islam ini. Jadi bila kita yang membaca Al-Quran ni, jangan kita baca ini hanya konteksnya hanya pada kita, tapi ada perintah yang tersirat untuk kita melakukan dakwah kepada orang-orang lain lah, terutamanya orang-orang yang belum Islam lagi. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. So ini adalah perkara yang perkara pokok tujuan kehidupan kita ini. Dan kita baca juga dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan hidup kami, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. So perkataan u'budu adalah sembah Allah. Dan ini juga seruan para nabi. Kalau kita tengok dalam Quran, seruan para nabi, perkara pertama mereka akan bagi tahu pada kaum dia adalah u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kalau kita tengok surah Al-A'raf ada beberapa ayat. Contohnya Nabi Allah Nuh AS berkata kepada kaumnya. Contohnya ayat yang ke-59 daripada surah Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh benar-benar kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. So ini Nabi Nuh telah menyampaikan kepada kaumnya. Kita tahu Nabi Allah Nuh AS dikurniakan oleh Allah Ta'ala umur yang panjang dan tanggungjawab dakwah yang begitu lama, iaitu 950 tahun. Jadi perkara yang kerap dia sebut-sebut kepada kaumnya adalah sembahlah Allah, janganlah syirikkan Allah, sembahlah Allah, ibadatlah pada Allah, esakanlah Allah. Ini Nabi Nuh AS. Juga Allah Ta'ala juga berfirman
Dalam surah Al-A'raf juga ayat ke 65 melalui lisan Nabi Allah Hud alaihi salam. Wa ila 'adin akhahum huda faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum 'Ad kami utuskan Hud, Nabi Allah Hud alaihi salam, kepada saudara mereka. Lalu Nabi Hud berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? So Nabi Allah Hud alaihissalam pun diamanahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah ni. Kena sebut perkataan ni. Kemudian Nabi Allah Saleh alaihissalam dalam surah Al-A'raf juga Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-73. Allah Ta'ala sebut wa ila thamuda akhahum salihah. Dan kepada kaum Samud kami utuskan Nabi Allah Saleh, iaitu saudara mereka. Apa kata Nabi Allah Saleh alaihissalam? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. So kalimah yang sama. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Juga Nabi Allah Shu'aib alaihissalam disebut juga, surah Al-A'raf juga ayat yang ke 85. Allah Ta'ala sebut wa ila madyana akhahum Shu'aiba. Dan kepada penduduk Madian kami utuskan Nabi Allah Shu'aib, iaitu saudara mereka sendiri. Lalu Nabi Allah Shu'aib kata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi semua para nabi dan rasul diminta untuk menyampaikan amanah ini, untuk sampaikan kepada manusia, sembahlah Allah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Jadi bila sekarang ini tak ada nabi dan rasul, apa tanggungjawab kita? Kita menyambung perjuangan nabi dan rasul. Maka kita kena sebutkan. Itu yang ada dalam kalimah azan, tuan-tuan, untuk mengajak kita menyembah Allah, untuk menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Itu pentingnya azan, tuan-tuan. Dan kita juga diminta untuk menyampaikan risalah ini. Jangan kita hanya selesa kedudukan kita ni, hanya kerana agama kita selesa tanpa ada tanggungjawab dakwah. Sebab semua nabi dan rasul menyampaikan perkataan ini. Mesti ada tanggungjawab dakwah dalam kehidupan kita. Tak adalah tanggungjawab kita ni asyik tuntutan kepada kehidupan kita saja, tanpa kita melihat kepada untuk menyelamatkan orang-orang lain. Setidak-tidaknya dakwah ni ada dua. Satu, dakwah kepada orang Islam sendiri yang leka dan lalai, dan yang kedua adalah dakwah kepada orang non-Muslim. So kedua-dua kena ada. Kalau orang Islam yang leka dan lalai, contohnya tak sembahyang, kita bersebut sembahlah Allah, tanggungjawab untuk dia sembahyang, tanggungjawab dia untuk ingat Allah Ta'ala dalam kehidupan ini, supaya nanti apabila dia mati nanti dalam keadaan dia menjadi ahli kiblat, dia menjadi orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah inilah rahsia daripada surah Allah SWT. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, tunduklah kamu, sembahlah kamu kepada Tuhan kamu. Allazi khalaqakum, iaitu Tuhan yang menciptakan kamu. Jadi Allah sandarkan Tuhan itu kepada nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, iaitu penciptaan kita sendiri. So kita jangan, sebelum kita tengok benda-benda lain ni, ciptaan-ciptaan Allah yang indah macam-macam, Allah Ta'ala ciptakan macam-macam fenomena dalam alam ni, baru ni ada fenomena matahari kan, dalam keadaan yang sangat indah, sangat cantik, kejadian langit dan bumi, siang dan malam. Baru ni ada kejadian banjir berlaku kan. So ini semua Allah Ta'ala yang ciptakan. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu, sebelum kita tengok benda-benda luaran ni, kita tengok pada diri kita sendiri yang ciptakan diri kita. Begitu kompleks penciptaan kita ni.
Disebut secara detail dalam surah Al-Mu'minun tentang penciptaan, proses kejadian manusia ni sangat-sangat unik. Jadi Allah Ta'ala suruh tengok pada diri kita ni macam-macam. Siapa yang mengawal kita punya jantung kita, peredaran darah kita kan. Macam mana sekarang ni banyak orang kena sakit COVID, macam mana seorang itu boleh sampai ke tahap kritikal, macam mana kita belajar ni kita tengok, Masya Allah SWT, sungguh hebatnya sistem pertahanan yang Allah Ta'ala sediakan kepada tubuh badan manusia itu sendiri. Apa yang ada pada tubuh badan kita, Allah Ta'ala suruh tengok. Wa fi anfusikum, pada diri kamu itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kena lihat allazi khalaqakum. Allah sandarkan kepada dia ciptakan kita. Wallazina min qablikum, dan dia juga menciptakan golongan sebelum kamu. Siapa yang kita sayang, insan kita sayang, ibu kita, ayah kita, datuk kita, nenek kita, moyang kita, pemimpin yang kita sanjungi, orang-orang yang terdahulu yang kita hormati, semuanya itu yang kita respect, yang kita hormati, itu pun Allah ciptakan. Allah tak nak beritahu apa-apa saja yang kita dapat nikmat atas muka bumi ni, semuanya balik kepada kesyukuran tu, balik kepada Allah Azza wa Jalla. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang, memperingatkan tentang tujuan penciptaan manusia itu. Allah juga sebut dalam surah Az-Zariyat ni, ayat yang ke-56, selalu kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia ni melainkan tujuan dia satu aje. So kita ingat satu aje tujuan kita ni, batang tubuh kita ni wujud satu aje, sebab untuk tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Itu ya Allah Ta'ala, amanah kita ni, kehidupan kita ni, yang Allah ciptakan kita, muka kita yang cantik, yang handsome, yang comel. Semua ini yang Allah Ta'ala bagi ni, semua nikmat ni adalah tak lain tak bukan tujuannya untuk kita kembali tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Illa liya'budun, aku tak ciptakan mereka melainkan untuk ibadat. So sebagai tanda orang yang bersyukur, kita kena lihat apa yang kita lakukan kat sini, apakah mencapai tuntutan ibadat. Maknanya makan kita, bekerja kita, tidur kita, solat kita, ibadah kita, semuanya adalah untuk ibadat. Bukan saja hanya ibadah yang tertentu saja, baca Quran, puasa, solat, itu saja ibadah. Bahkan kehidupan kita, bila kita memandang ia adalah ibadat, maka kita akan melaksanakan dengan sehabis baik. Kalau kita bekerja, kita pandang itu adalah ibadat, kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan culas dalam melakukan pekerjaan kita. Kita nampak semuanya adalah hal ibadat. Jadi itulah yang matlamat yang Allah Ta'ala berikan kepada, atau KPI yang Allah berikan kepada manusia ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, dan Allah Ta'ala ciptakan golongan sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Kembali bertakwa. Apa maksud takwa? Kita dah sebut sebelum ni. Takwa maksudnya melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan apa segala larangan ni. Dia hukum ni tuan-tuan ada masa dunia je tuan-tuan. Hukum ni ada masa dunia ni. Halal, haram, wajib, wajib, haram, sunat, makruh, harus. Ni semua ada kat dunia ni. Kita nak kena tahan sikit lah. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Yang wajib kita kena buat. Benda sunat kita tambah-tambahkan, lengkapkan. Kemudian yang haram kita jangan buat. Benda makruh kita kena tinggalkan. So ini kena tahan sampai bila ni? Bukan selama-lamanya, sampai mata kita lelap lah, iaitu kita menuju ke arah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sehingga datang kepada kamu keyakinan, iaitu kematian. Kerana apabila lepas kematian, dah tak ada dah lima-lima hukum ni. Dah tak perlu semayang dah. Dah tak perlu nak puasa dah. Tak perlu apa. Sebab apa? Tinggal hari pembalasan saja. Sebab itu nak kena sabar sikit. Jangan kita gunakan
peruntukan masa yang ada kita ni untuk kita enjoy semata-mata, dan kita mengabaikan hukum hakam yang ditanggungjawab, yang diberikan kepada kita. Sebab itu Allah dengan rahmat dia akan membalas lebih daripada apa yang kita buat. So dia akan balas. Kalau kita buat kebajikan hanya beberapa tahun, kalau kita punya kebaikan lebih banyak daripada keburukan kita, Allah Ta'ala akan masuk ke dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya. Itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi dalam ayat yang ke-22, Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai hamparan, dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuh. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan dia turunkan air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki kepada kamu. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah itu sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut nikmat dia dengan lebih terperinci. Selepas diciptakan kita dan diciptakan golongan-golongan sebelum kita, Allah Ta'ala sebut dia juga, Allah Ta'ala ni menciptakan bagi kita ni bumi yang terhampar luas ni. Satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada tempat tinggal yang indah, yang cantik kepada kita ni, iaitu bumi, untuk kita mengimarahkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok berbagai-bagai keindahan alam yang ada, langit dan bumi yang sangat indah, kan? Dan dijadikan sebagai firasyan, sebagai hamparan. Dan ia nampak sebagai nikmat. Kita nampak ni, walaupun bentuk bumi ni berbentuk sfera, bentuk bulat, kan? Jadi kita tak terasa dia tu macam berbentuk bulat. So kita nampak dia macam hamparan yang luas dengan nikmat, sedangkan ia berbentuk sfera, kan, bumi ni. Tapi kita tak terasa macam kita ni bila berjalan ni tiba-tiba rasa nak tumbang ke tumbang ambing, tak ada. Walaupun bumi ni berputar pada orbitnya, berpusing di orbitnya, tapi kita tak ada rasa pening, kita tak rasa macam terumbang ambing, tak ada. Dan bahkan kita tidak merasai, dan kita boleh tidur malam dengan nyenyak dalam keadaan bumi berpusing di orbitnya. Dan dengan rahmat Allah SWT, dijadikan bumi yang terhampar luas, firasyan was samaa'a binaa'a, dan langit ini sebagai satu dipanggil binaa'a, satu bangunan yang kukuh, binaan yang kukuh. Ataupun disebut dalam ayat lain, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya, waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzah, dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara, yang terkawal. So langit ni dalam Quran sebut sab'a samawat, 7 langit. Kita pun tak tahu apa maksud 7 langit. So sains dan teknologi pun tak dapat nak buktikan sekarang apa yang dimaksud 7 langit. Yang kita belajar sains ni, langit ni ada lapisan-lapisan, atmosfera, kan. Mana lapisan-lapisan tu dapat menapis kepanasan matahari kepada kita. So, kalau tak ada lapisan-lapisan ni, terbakar kita. Maka kepanasan matahari itu akan kena kepada kita dengan tidak ditapis, akan menyebabkan kita tidak boleh hidup. Tapi dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah tak jadikan langit ni ada dia punya tapisan dia, ada bumbung yang kukuh. Bahkan dikatakan gunung ganang yang terpancang di atas muka bumi ini sebagai untuk mengimbangkan langit dan bumi. Disebutkan dalam ayat lain, wahum an ayatiha muridun. Tapi manusia ni sentiasa kufur dan sentiasa berpaling daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut nikmat tu, macam isu yang baru yang berlaku, kan. Contohnya kalau gunung
bukit bukit bukau yang ditarah, yang dibuat pembalakan secara tak teratur, tak terancang, maka akan menyebabkan apa tu ekosistem ataupun akan menyebabkan alam sekitar tidak terjaga, akan menyebabkan berlaku banjir besar, berlaku macam-macam bencana. Sebab apa? Allah dah jadikan bentuk muka bumi dengan cantik dan seimbang. Dan bila manusia yang melakukan kefasadan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah berlaku kerosakan atas muka bumi ini, di darat dan di lautan, semuanya atas tangan-tangan manusia. Jadi manusia yang melakukan kezaliman, manusia yang akan melakukan kefasadan, kerosakan yang menyebabkan alam ini tidak seimbang. Berlaku banjir, berlaku macam-macam, ya. Jadi ini disebabkan kerana manusia. Kerana Allah Ta'ala sebut wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi setelah Allah telah membaikkannya. Allah menciptakan dengan baik sekali. Jadi ini semuanya ada keseimbangannya alam ni. Bahkan kita ni bukan saja kena menjaga hubungan dengan Allah, bukan saja menjaga hubungan dengan manusia, tapi menjaga hubungan dengan alam. Kerana alam ni Allah Ta'ala telah jadi dengan baik dan sempurna. Sebab itu antara tanda-tanda iman Nabi sebut, Nabi sebut dalam satu hadis, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman ni satu benda yang bersepadu dan mempunyai 60 cabang. Dan dalam riwayat lain sebut 70 cabang. A'laha qaulun la ilaha illallah. Yang paling tinggi peringkatnya adalah ucapan tiada Tuhan melainkan Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Dan yang paling rendah adalah membuang halangan di jalan. So kita jaga alam ni, tuan-tuan. Jaga alam ni. Jangan membuang sampah, merata-rata. Jangan mengkotorkan alam kita. Ya, sebab itu juga tuntutan dalam Al-Quran, tuntutan agama. Jadi apa yang berlaku atas muka bumi ini, kenapa berlaku pemanasan global atas muka bumi ini? Kerana suhu alam ni tak teratur, kerana perbuatan manusia sendiri. Jadi Allah Ta'ala sebut dah waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza. Kami jadikan langit ni dia ada bumbung yang kukuh, yang menjadi tapisan bagi manusia. Juga Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan kami turunkan daripada langit ini air. Satu nikmat yang besar adalah air. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan daripada sumber air itu segala sesuatu hidup. Bahkan manusia itu sendiri berasal daripada air. Dan satu kaedah, kalau kita nak tengok satu tempat tu, kalau ada air maka adalah kehidupan. Dan ayat ini memang ada dalam setiap kitab samawi. Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Ini adalah rahmat Allah Ta'ala menciptakan air, menjadikan air bagi kita. Dan dia turunkan air daripada langit, fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Lalu dia keluarkan daripada hasil bumi ini banyak tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki bagi kita. Maka Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita. Ya, Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita daripada hasil bumi. Sehingga kita lihat rezeki yang Allah Ta'ala beri ini berbagai-bagai rasa. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, ya, seperti mana Allah Ta'ala sebut wa fil ardi qita'un mutajawizatun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhil sinwanun wa ghayra sinwan yusqa bima'in wahid wa nufassilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi zalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan di bumi ada beberapa potong tanah yang berdekatan tetapi berlainan keadaannya, dan padanya ada kebun-kebun anggur dan jenis tanam-tanaman, semuanya disiram dengan air yang sama. Itu air hujan yang disiram.
Dan kami lebihkan buah-buahan setengahnya daripada buah-buahan yang lain pada bentuk dan rasa. Yang ini rasa lain, yang itu rasa lain, padahal daripada air yang sama. Tak terfikir ke tentang kebesaran Allah Ta'ala ni, kekuasaan Allah Ta'ala. Mana boleh kita buat macam tu? Kalau kita ada satu parti minuman, contohnya parti sangkuit kan. So, kalau kita buat air, kita letak parti sangkuit kan, dia tak akan jadi air Milo, dia akan jadi air sangkuit lah. Kita minum air tu. Tapi Allah Ta'ala ni, dia boleh turunkan air hujan yang mana rasa dia sama saja, tapi yang ini tumbuh hasil buah dia rasa lain, yang ini tumbuh hasil dia buah dia rasa lain. Yang ni bersifat panas, yang ni bersifat sejuk. Masya Allah. Ni nikmat-nikmat Allah Ta'ala ni. Kita ni tengok apa nikmat yang zahir ada pada kita pun kita dah takjub dah sebenarnya. Tak perlu kita nak cari. Ada orang dia cari ya, punya kalau kerajaan lain, kerajaan apa tu, kerajaan ataupun tamadun lama, kadang orang manusia ni sampai cari. Tak salah lah, cari ni bagus. Kita tengok tamadun dulu, seperti mana kerajaan Lembah Bujang, orang cari semua beratus-ratus tahun pun tengok apa macam mana nak cari tentang tamadun orang dulu, kekuasaan, kebesaran empire dia kan. Tapi kalau mereka ni tak jumpa kekuasaan, kebesaran Allah yang ada depan mata ni, maka dia ni silap. Sebab manusia boleh cari benda-benda yang lama, beribu-ribu tahun dulu boleh jumpa, tapi kebesaran Allah yang ada depan mata kita ni yang berubah siang malam. Setiap hari pokok besar yang kita tanam ni, musim KP ni ramai orang tanam pokok kan. Saya pun tanam pokok kan. Tanam pokok, dia tengok tumbuh hasil. Yang ni rasa lain, yang ni rasa lain. Kita tak rasa takjub. Apakah kita nampak benda ni hanya kepada fadilat yang ada pada kita? Oh ya, aku ni panggil juga kan tanam pokok. Bukan itu. Akhir sekali fadilat semuanya balik pada Allah. Siapa yang berikan fadilat tu pada kita? Siapa yang menumbuhkan hasil-hasil buah-buahan tu kepada kita? Hasilnya balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahsia kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala yang baik, semua baik, pujian semua balik pada Allah, bukan pada kita. Tak maksud kita nak belagak, tak maksud kita nak sombong lah, semua balik pada kita, tak. Kita pandai pun kena Allah Ta'ala. Inni faddaltukum alal alamin. Bani Israel, kenapa mereka itu dimurkai oleh Allah Ta'ala? Kerana mereka rasa mereka ni baik, kerana mereka ni bangsa pilihan Tuhan, kerana kemahiran mereka yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka nampak diri mereka, mereka tak nampak Tuhan. Sedangkan Tuhan beritahu, inni faddaltukum alal alamin. Aku yang lebih dengan kamu sebenarnya. Sebab itu apa-apa yang kita dapat, nikmat-nikmat atas muka bumi ini, Allah Ta'ala ni, kita sebut haza min fadli rabbi. Ini semua datang daripada Tuhan. Bila kita pandai bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmat tu. La in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur, pandai terima kasih pada Allah Ta'ala, maka kami akan tambah lagi nikmat tu. Akan tambah lagi. Tapi kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Ketahuilah azabku sangat pedih. Jadi antara nikmat yang besar Allah Ta'ala beri sini adalah menurunkan air daripada langit, yang mana air itu tumbuhlah berbagai-bagai rezeki yang datang daripada bumi. So kita kerja macam mana pun, hasilnya kita makan hasil bumi kan. Kerja pangkat besar macam mana pun, akhirnya kita makan nasi juga kan. Tak ada orang tiba-tiba dia makan emas. Tak ada. Ada orang makan emas ni? Tak ada. Simpan emas macam mana pun, tapi tak boleh makan emas. Dia akan makan nasi, hasil bumi juga. Emas pun daripada bumi juga kan, hasil bumi juga kan. Makan ikan, hasil daripada laut. Makan ayam, semua daripada bumi. Semuanya hidupnya, benda-benda tu semuanya daripada sumber air. Allah nak bagi kita ingat balik. Kalau kamu ni sombong sangat, yang kamu tumbuh tulang kamu ni, tumbuh daging-daging kamu ni, semua Allah daripada sumber yang Allah bagi. Tak payah nak sombong. Allah Ta'ala ni tak perlukan rezeki pun. Kita beribadat pun tidak mendatangkan apa-apa manfaat pada Allah. Tak adalah kita kata hari ni Allah rugi ya, aku tak sembahyang. Tak ada. Allah tak rugi pun. Kita tak sembahyang, satu dunia pun tak sembahyang, Allah tak rugi pun.
Bahkan kalau semuanya taat kepada Allah Ta'ala, tidak meninggikan kerajaan Allah Ta'ala sedikit pun, tidak terjejas sedikit, dan tidak menaikkan sedikit pun. Tetapi ia semua balik kepada kita. Nikmat-nikmat Allah Ta'ala beri ni, Allah Ta'ala nak kita tunduk patuh pada dia. Dan apa yang kita buat tu, kebaikannya balik kepada kita balik. Balik kepada kita balik. Bukannya balik kepada untung Tuhan, tak ada. Allah Ta'ala tidak bergantung harap kepada makhluk. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah itu sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah lah yang Maha Esa. Ya. Allah Ta'ala sebut, dia punya point kat di sini adalah, kalau kamu nak bersyukur pada Allah Ta'ala ini, dia punya kemuncaknya, kamu jangan menjadikan bagi Allah ni sekutu. Kita dah cakap, bila seorang tu tak puji Allah Ta'ala, dia akan puji benda lain. Tidak dia akan puji diri sendiri. So puji diri sendiri ni, atau membangga diri ni, riak ni, dia adalah syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dia adalah jenis-jenis syirik lah, syirik-syirik yang tersembunyi. Maksudnya dia nak maksudnya dia nak mengadakan sekutu bagi Allah, mana nak ada kuasa bagi Allah, kita jadikan kepada makhluk. Dan yang berteruk sekali, dia nampak pada makhluk yang lain lah sebagai sekutu bagi Allah SWT. Wal'iyazubillah. Jadi Allah sebut, jangan kamu jadikan bagi Allah ni sekutu. Pujilah Allah, sembahlah Allah, nampaklah Allah saja dalam kehidupan kita. Jangan jadikan Allah ni benda yang bila kita perlu je kita minta, bila kita tak perlu kita tak minta pun. Bahkan jadikan setiap perkara dalam hidup kita, hari-hari kita minta kepada Allah. Kalau kita ni dah sihat, kita minta tambah kesihatan. Ada orang dia tak minta doa supaya dia ni tambah kesihatan. Dia kata, aku dah sihat, apa aku nak minta sihat? Padahal doa untuk minta kesihatan ni sangat berharga buat orang yang sakit. So, kita minta Allah Ta'ala lindung kita sihat, kan? Berbagai-bagai kita tengok fenomena. Contohnya dalam musim Covid ni, tuan-tuan, kan? Kita tengok, tak semestinya orang sihat tu untung. Kadang-kadang orang sihat tapi dia leka pada Allah. Orang yang sakit dia ingat Allah, kan? Situasi-situasi manusia sekarang, kadang-kadang orang yang sakit dia lebih ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang sihat mungkin dia tak bersyukur. Kalau orang yang beriman, yang sentiasa berjaga dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sentiasa mengharap bahawa Allah Taala memberikan, menambahkan nikmat, antara nikmat-nikmat kesihatan. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW, iaitu riwayat Ibnu Mas'ud, Imam Ibnu Katsir menukilkan satu hadis, an Abdullah qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zamu 'indallah, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Lalu Nabi menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Kamu menjadikan sekutu ataupun tandingan bagi Allah padahal dia telah menciptakanmu. So hadis ni betul-betul tepat kepada ayat Quran yang kita baca sekarang ni. Wala taj'alu lillahi andadan. Andadan adalah jamak kepada niddan. Menjadikan bagi Allah tu sekutu, bukan satu sekutu, sekutu yang banyak. Kita mungkin bila baca ayat ni kita kata, aku ni tak adalah syirik Allah, ini ayat tak terpakai pada aku. Dia
juga secara simboliknya kita sebut. Contohnya bila kita beribadat, tuan-tuan, kita ni mengangkat takbiratul ihram, Allahu akbar, kita kata Allah yang maha besar, maka hak, tak ada lagi hak tu kita ingat melainkan Allah. Wa aqimis solata li zikri, dirikanlah sembahyang, kata Allah Ta'ala, semata-mata untuk ingat aku. Tapi kita masih lagi hidup ingat apa-apa lagi, masih lagi hidup ingat dunia lagi, masih lagi ingat. Kita mencuri hak yang sepatutnya kita ingat Allah, kita ingat benda lain. Kita jadikan dia tu sebagai apa tu, kita jadikan ada benda-benda yang besar lagi. Kita tak nampak lagi urusan solat tu lagi benda yang besar. Ini juga satu cabang-cabang juga. Kita nampak perkara-perkara yang lain, utamakan benda-benda yang lain. Bila kita ada masalah, kita nampak benda-benda lain lagi selain Allah. Siapa dia boleh tolong aku? Kan? Kita nampak, kita carilah kawan kita ni boleh tolong kita ke tak. Kita pun luah kat dia. Bukanlah salah kata, tak salah, tapi langsung tak diingat Allah ni. Bila kita jumpa yang ni tak boleh tolong kita, kemudian kita cari orang lain. Dia cari orang lain, orang ni pun tak boleh tolong kita. Kita cari sampai semua orang tak boleh tolong kita. Akhirnya kita, ya Allah, barulah kita ingat Allah dalam hidup kita. Apa sebenarnya yang kita cakap dalam solat kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu satu pendustaan, teman-teman. Kita hanya kata, hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Tapi dalam real kehidupan kita, kita tidak jadikan Allah nombor satu. Bahkan kita jadikan Allah ni yang last dalam kehidupan kita, dalam kamus hidup kita. Itu pun untunglah kalau masih ingat Allah. Diorang masih sampai habis-habis tak ingat Allah lagi. Itu sampai nak bunuh diri. Musim-musim PKP nak bunuh diri. Jadi siapa Allah dalam diri kita? Kita tanya balik diri kita. Nabi sebut dalam hadis ni, dosa paling besar adalah dosa yang mana seorang itu antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yang Allah Ta'ala ni jadikan kamu yang kamu menjadikan bagi Allah ni ada sekutu dia, ada tandingan dia, yang mana ada kuasa yang sama macam Allah Ta'ala ni boleh buat untuk kita, sedangkan Allah Ta'ala yang ciptakan kita, orang lain pun tak ciptakan kita pun. Bahkan manusia ni nak ciptakan nyamuk pun, kita sebut ayat tentang nyamuk dalam Quran, nyamuk pun tak boleh. Nak masukkan perasaan kepada apa tu robot pun tak boleh. Boleh cipta robot, tapi robot tak ada perasaan, kan? So penciptaan Allah tu lagi indah, lagi sempurna. Kenapa kita ni bila ada masalah, kita tak nak mengadu kepada Allah yang mencampakkan perasaan kasih sayang pada kita, yang mencampakkan perasaan pada kita, yang mengetahui benda yang akan datang kepada kita. Sedangkan kita nampak benda-benda yang depan mata kita saja, kita tak nampak. Maksudnya iman kita ni belum sampai ke tahap yang sempurna, sehingga kita masih lagi gagal melihat tentang hakikat kehidupan, kebergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah ayat yang sebutkan tu. Akhir sekali Allah sebut, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sedangkan kamu mengetahui. Maksudnya untuk kita lah. Kita dah tahu dah Allah itulah segala-galanya. Buktinya bila apa saja hari kebesaran Islam, kita punya visi, punya moto kita semua adalah untuk menegakkan Al-Quran dan Sunnah, kan? Maulid Rasul kita berpegang spanduk, menegakkan syiar Allah, kan? Melaksanakan Quran dan hadis. Tapi bila sampai dia dalam kehidupan kita, kita tak boleh pula. Kita jadikan benda-benda lain dalam keputusan dalam hidup kita. Kita tak nampak pula Allah. Maksudnya kita dah tahu tapi tak buat. Wa antum ta'lamun. Kamu dah tahu, sebenarnya siapa yang ciptakan kita semua, tapi kita masih lagi tak sedar. Kita tidak lagi tak betul-betul hayati sebenarnya tujuan kehidupan kita ni. Jadi itulah kesimpulan daripada ayat ayat yang ke-21 dan 22 daripada surah Al-Baqarah.
Okey, saya ingat sekadar itu saja kita kongsikan pada malam ini. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan pada minggu hadapan tentang Allah Ta'ala sebut tentang risalah kenabian pula. Yang ini Allah Ta'ala masukkan pada risalah tauhid. Maksudnya supaya kita lihat betul kita punya kehidupan ni balik kepada untuk mengabdikan diri kepada Allah. Nanti pada ayat yang ke-23, ke-24 Allah Ta'ala akan sebut tentang bukti juga untuk sebagai kita patuh ni adalah kita mengikut Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan maka kita kena terima Nabi Muhammad SAW, ikut apa saja yang Nabi SAW suruh. Kemudian ayat yang ke-25 nanti Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-24 Allah Ta'ala sebut kalau kamu tak boleh buat, kamu akan masuk neraka. So ayat 25 Allah Ta'ala sebut kalau kamu melakukan kedua-dua benda tu, kamu akan mendapat nikmat syurga. So itulah keseimbangan disebut dalam Quran. Ya, ada yang merupakan apa tu at-tarhib, ada juga at-targhib. Ada satu motivasi untuk kita buat satu amal soleh, ada juga peringatan. Dan ini perlu seimbang dalam kehidupan kita lah, dalam kita berinteraksi dengan apa saja, dengan anak-anak kita ke apa ke, kita mesti ada kedua-dua konsep ni, at-targhib dan at-tarhib. Motivasi untuk buat amal soleh. Kalau orang buat perkara-perkara yang salah, kita kena beri peringatan. Tak semua benda kita puji. Ada orang kata semua benda kena cakap benda baik, jangan kata jangan kata apa. Sebab jangan pun disebut dalam Quran. Ya, kita nak kata Allah Ta'ala menggunakan usul tak baik, maka tengok pada kesesuaian lah. So kita tengok kedua-dua usul tu perlu ada. Cuma kita jangan kepada negatif sangat. Ada benda positif, benda-benda gembira pun kita kena sebut, pujian-pujian pun kena sebut. Sebab Allah juga memuji orang beriman. Tapi orang yang melakukan terus-menerus melakukan maksiat, maka kita kena beri ancaman dan peringatan, kena sebut. Dan biasanya tugas orang yang menyampaikan peringatan ni akan dicaci maki. Tapi Allah Ta'ala sebut hendaklah kamu sabar kan. Sebab tu dia sebut dalam Quran wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang terlepas daripada kerugian ni adalah orang beriman dan beramal soleh, dan orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Pesan-pesan kebenaran, amal ma'ruf, nahi mungkar. Nahi mungkar pun kena buat. Dan nahi mungkar tu banyak orang yang akan menentang kita. Maka Allah Ta'ala sebut wa tawassaw bis sabr. Hendaklah kamu pesan-pesan dengan sabar. Maka sabar. Itulah kehidupan. Kita akan lalui dengan macam tu saja. Ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi selagi mana kita mengikut perintah Allah dan Rasul, itulah asam garam kehidupan. Kalau kita lihat dalam Quran, Allah SWT pun tidak selamat daripada caci maki manusia. Rasulullah SAW sendiri yang sebaik-baik makhluk pun tidak selamat daripada caci maki orang musyrikin. Jadi kenapa kalau kita buat dakwah, orang keji kita, orang maki kita, kita nak melenting, kita tak boleh terima? Kenapa? Soleh sangat ke kita ni berbanding Nabi Muhammad SAW? So kita kena terimalah. Sebab benda ni adalah ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman dan amal soleh. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut akhiri dengan watawassaw bis sabr. Hendaklah kamu sabar. Ya. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-23, 24 dan seterusnya. Kita akan tengok pada ranjau dakwah baginda Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah, dan kita boleh ikuti dan contohi insya-Allah. Sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.